بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sama-sama kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan, yakni taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita boleh ataupun mampu berada dalam majlis ilmu pada malam ini, menyambung pengajian kita tuan-tuan. Sebagaimana kita maklum, kita cuti 4 bulan hari itu, dan insya-Allah kita akan sambung. Kata silap saya, kerana lama dah kita bercuti, terlupa tuan-tuan. Tak silap saya, hari ni kita akan sambung fiqh. Kita ada 2 channel, fiqh dan tauhid. Hari ni fiqh. Terlupa tajuk tu biasa tuan-tuan. Jangan lupa nak datang surau. Takat terlupa kuliah tu, standard lah 4 bulan kita cuti. Jadi kita akan sambung kitab fiqh. Tajuk dia tuan-tuan, kita tajuk baru. Malam ni tajuk baru. Antara tajuk yang penting malam ni tuan-tuan, iaitu syarat sah sembahyang ataupun peraturan sah ibadah yang bernama solat ataupun sembahyang. Kita nak checklist ada 9 syarat, barulah ibadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 9 perkara, 9 syarat yang kita mesti akur, yang kita mesti patuh, yang kita mesti buat, menepati dengan 9 ini supaya ibadat sembahyang kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sahaja diterima, kita akan jaga beberapa perkara untuk melayakkan kita mendapat bayaran pahala. Bagaimana kita selalu sebut tuan-tuan, ada 2 level, ataupun detailnya ada 3 level sembahyang kita. Sembahyang kita yang pertama, ibadat sembahyang kita, tugasan. Jadi ibadat ni tuan-tuan, mudah bahasa kitanya adalah tugasan kita dengan Allah Ta'ala. Tugasan kita dengan Allah Ta'ala ini akan dinilai untuk melayakkan kita mendapat bayaran di sisi Allah Ta'ala itu, mesti menepati dengan peraturan yang ditetapkan. Sebab itulah kita nak kena ambil tahu, nak kena tahu supaya setiap tugasan kita, setiap pekerjaan kita, ibadat ini pekerjaan kita, tugasan kita dengan Allah Ta'ala. Ada tugasan wajib, ada tugasan sunat. Yang kita belajar ini adalah tugasan wajib, supaya apa yang kita buat ini, pekerjaan ini, menepati dengan syariat peraturan Allah Ta'ala. Maka secara umumnya tuan-tuan, level ataupun standard solat kita ini ada 3. Kalau ringkas ada 2 sahaja, tetapi detailnya ada 3. Pertamanya, sembahyang kita ini tidak menepati dengan peraturan Allah Ta'ala, maka di reject, tidak diterima. Itu dipanggil dalam bahasa syarak, dipanggil sembahyang yang tidak sah. Itu sembahyang yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala, walaupun dia mendirikan sembahyang ini berpuluh tahun. Dia tak kira kita buat berpuluh tahun, tak pernah kita tinggal, tetapi yang diambil kira ialah perbuatan kita diterima ataupun tidak. Itu level yang pertama.
Level yang kedua dan ketiga, ini yang kita nak, yang kita target. Kita nak berada pada level yang ketiga. Level kedua apa dia tuan-tuan? Level kedua ialah sembahyang kita menepati dengan syarat untuk Allah Ta'ala approve ataupun terima. Dia panggil sah. Sah tu bahasa fiqh. Dia panggil syarat kita diterima. Ibadat kita ini menepati dengan peraturan untuk melayakkan ibadat kita ini diterima. Dia panggil apa? Ibadat yang sah. Dalam bahasa fiqh dia panggil husulu salatun. Husulu salatun hasala yahsulu. Husulu salatun, ibadat ataupun sembahyang yang diterima oleh Allah Ta'ala, jadi yang sah, semata-mata sah, tidak ada sebaran bentuk bayaran di sisi Allah Ta'ala. Rugi kita. Apa makna sah tuan-tuan? Tidak wajib qada, tak perlu repeat balik, tak wajib kita ulang balik kalau masih ada lagi masa, dan tak wajib qada balik kalau sekiranya masa itu luput, tak wajib qada balik. Kenapa? Kerana sembahyang kita itu menepati dengan syarat untuk Allah terima, tetapi hanya sekadar terima, tidak menepati dengan syarat untuk Allah bayar pahala. Yang ketiga ini yang kita nak tuan-tuan. Sebab tu nak kena ada panduan, nak kena ada menu, nak kena ada ilmu supaya kita nak dapat capai target yang ketiga. Yang ketiga ni tuan-tuan, apa dia? Level yang ketiga, sembahyang yang sah dan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Dalam bahasa ilmiah, bahasa fiqh dipanggil husulu thawabun. Husulu thawabun, sembahyang ibadat yang diberikan thawab, yang diberikan pahala. Maknanya yang dibayar setiap pekerjaan itu dalam bentuk apa dia? Bentuk pahala. Bayaran berbeza dengan dunia. Konsep sama tapi bentuk berbeza. Kalau dunia ni tuan-tuan, dia tidak panggil thawab, tapi dia panggil maliyatun. Itu beza. Konsep dia sama sahaja, bentuk panggilan dan realnya berbeza. Konsep dia sama tetapi panggilan berbeza. Kalau di dunia dipanggil maliyah, harta, sama ada duit, sama ada aset, property dan sebagainya, kita panggil harta. Apa saja tugasan kita di dunia tuan-tuan, kita akan dapat bayaran harta benda, bayaran duit, wang ringgit dan sebagainya. Tetapi di dunia, di akhirat, di alam berbeza, maka dipanggil, panggilan juga berbeza tuan-tuan. Panggil apa dia? Dia panggil thawabun. Daripada duit itu ditukar panggilan kepada pahala. Konsep dia sama. Pahala ni apa dia? Kebaikan. Ulama mentakrifkan thawab ini, pahala ini, makna dia apa? Tiap-tiap kebaikan yang Allah berikan kepada manusia, dan kemuncak kebaikan itu ialah syurga. Kemuncak dia tuan-tuan, syurga. Itu dia punya kebaikan yang dinamakan pahala. Sebab tu bahasa kita selalu kita kata, nak masuk syurga kena ada pahala. Itu dari segi adatnya. Nak masuk syurga ini ada pahala, adatnya begitu. Tetapi secara hukum akalnya harus, maksud apa? Bukan wajib. Nak masuk syurga ini pada adatnya perlukan kepada pahala, tetapi sebenarnya Allah Ta'ala nak meletakkan kita dalam syurga, bukan Allah berhajat kepada pahala. Itu kita akan bincang dalam kitab Tauhid. Settle tuan-tuan, 3 level ibadat kita. Level pertama itu yang kita nak jaga sangat supaya kita tidak termasuk dalam level pertama, ibadat yang dirijek oleh Allah Ta'ala. Level kedua pun rugi, kita nak cuba elakkan. Level yang ketiga ini, iaitu level yang dapat ibadat, dapat pahala. Dan pahala ini berdasarkan orang panggil apa tuan-tuan, kualiti pahala kita. Dia pahala ni tuan-tuan, kita selalu sebut dia ada 2 dan 3 level. Umum ada 2 dan detailnya ada 3 level pahala. Kalaulah pahala tu sunat tuan-tuan, tuan-tuan buat setiap
pelaksanaan ibadat sembahyang tuan-tuan ini ada perbuatannya, ada qaul, ada perkataannya, maka ada level pahala yang tak sama. Ada tuan-tuan hanya dapat pahala wajib, yang kedua pahala sunat, yang ketiga pahala afdal. 3 level pahala. Maknanya kalau kita tahu cara untuk jana income, jana pahala yang lebih, kita akan buat level ketiga. Bukan sekadar bacaan Fatihah yang sekadar wajib sahaja, tetapi ada sunat yang kita akan buat. Dalam sembahyang kita tuan-tuan, kita bukan sekadar wajib sahaja, kita akan tambah pahala sunat dan kita akan tambah perkataan yang afdal. Kita akan buat perbuatan kita tuan-tuan, rukuknya, i'tidal dan sujudnya, kita akan buat level afdal. Wajib kita dapat, sunat kita dapat, dan afdal kita dapat. Afdal ini pecahan daripada sunat. Sunat biasa dan afdal ini dia ada tambahan, dia panggil aktsaru thawaban, yang terlebih besar pahala dia. Baik, settle tuan-tuan. Itu sekadar intro sahaja sebagai motivasi kepada kita supaya kita ada kesedaran yang tinggi kenapa kita belajar, supaya dia tak jadi adat. Itu rugi kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni hanyalah sebagai orang panggil nak memenuhi masa saja, tidak ada target dalam tugasan dengan Allah Ta'ala. Tugasan akhirat dia tak ada target, tapi tugasan dunia sangat cantik, smart, ada targetnya. Job dia memang excellent. Tiba-tiba job akhirat, tugasan kita dengan Allah biasa sahaja. Sedangkan yang kena luar biasanya tugasan kita dengan Allah, kerana itu kehidupan kekal. Yang kita duk cari, duk jana income ni tuan-tuan, duk cari duit, duk cari akhirat, duk cari pahala. Duk cari pahala sangat ni kenapa? Kerana kehidupan kita kekal, tak mati tuan-tuan. Dia tak akan mati. Sebab tu orang kita kata mati sekali tu, sebenarnya mati sekali itu dia merujuk perpisahan jasad dengan roh. Dia tak mati. Yang kata mati ini dia merujuk berpisahnya jasad dengan roh, itu panggilan mati. Apabila roh dia bercerai daripada jasad, jasad orang tanam dalam kubur, orang letak di bawah tanah, jasad akan hancur, tapi roh dia tak hancur. Roh ini dia kekal. Yang kata baqa' ni, baqa' zaman ni, nanti kita akan belajar tauhid. Baqa' zaman ni kekal ni sebuah masa. Apa dia? Antaranya roh. 8 benda Allah kekalkan, Allah tak hancurkan. Kekal ini adakah sama dengan kekal zat Allah? Tak sama. Kerana kekal zat Allah Ta'ala ini dia tak boleh menerima hancur, tak boleh menerima luput, tak boleh menerima binasa. Tetapi kekal 8 benda ini, antara 8 benda tu roh. Kekal roh tuan-tuan, dia boleh menerima binasa kalau Allah nak membinasakan. Oleh kerana Allah janji roh ini aku tak akan binasakan dia, kekal selama-lama, kerana aku nak letakkan dia dalam syurga dan neraka. Itu dia panggil bahaya kita apabila kita tak bersedia daripada awal, kerana kehidupan sebenar kita adalah kehidupan di sana. Baik, kita akan sambung tuan-tuan. Saya nak ringkas malam ni. Kita nak sebut satu benda sahaja malam ni. Dia ada 9 ni tuan-tuan, saya nak sebut satu sahaja. Kenapa? Kerana dia ada persamaan dengan syarat wajib. Baik, 9 benda ini, oleh kerana dia antara topik penting. Dia ada solat ni tuan-tuan, kita dah sebut sebelum daripada ni. Terbinanya solat ini berasaskan kepada 3 komponen penting. Jangan kita miss antara 3, mesti lengkap 3 ini. Dan 3 ini satu komponen kita nak bincang malam ni. Kena combinekan 3 benda, kena jaga ketiga-tiga. Apa dia 3 benda tuan-tuan? Benda penting. Pertamanya ialah syarat sah. Dalam kitab kita ni ada 9, kena clearkan. Clearkan 9 perkara. Jangan kita buat, kerana dia syarat sah. Baik, ada yang kedua apa yang kita akan bincang di kitab kita. Komponen yang kedua yang penting tuan-tuan ialah, dia panggil bahasa umum, dia panggil rukun. Tetapi bukan rukun yang kita nak bincang. Yang kita nak bincang 13 rukun itu tuan-tuan. Apa dia yang kita nak bincang? Yang kita nak bincang ialah syarat sah pelaksanaan rukun. Bukan rukun semata-mata nak bincang. Bukan kita kata takbir settle, tidak. Kita nak bincang proses pelaksanaan. Apabila sebut pelaksanaan tuan-tuan, dia ada proses dia. Apabila kita kata rukun 13, satunya ialah membaca Fatihah, dia ada cara. Ada berapa syarat
Fatihah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Kita akan bincang dalam komponen yang kedua, tajuk yang kedua. 13 rukun ini satu persatu kita akan bincang. Apa dia yang kita bincang tuan-tuan? Yang kita nak bincang ialah syarat sah pelaksanaan setiap rukun. Dia ada syarat takbiratul ihram, dia ada syarat membaca Fatihah, dia ada cara rukuk, syarat rukuk, cara i'tidal, syarat i'tidal. Dia ada cara dia. Maka cara nak i'tidal, nak praktis i'tidal mesti mengikut panduan. Itu panduan, itulah yang kita akan belajar. Dan yang ketiga komponen yang penting juga tuan-tuan, 3 komponen penting ini hak lain sunat. 3 komponen penting yang ketiga apa dia tuan-tuan? Dia panggil perkara yang batal solat. Kena jaga juga. Supaya kita dah jaga cantik dah rukun, setiap pelaksanaan rukun kita jaga menepati dengan kehendak syarak, tiba-tiba kita tak jaga perkara yang boleh membatalkan solat, perkara yang boleh merosakkan solat, membinasakan solat kita, maka akan hancur juga solat kita. Itu kita kena jaga. Baik, 3 komponen penting yang mendasari ibadat solat. Satunya yang kita nak bincang malam ini, nama dia ialah 9 peraturan 9 syarat ataupun 9 peraturan sah sembahyang. Ataupun bahasa fiqh dia panggil syurutu sihhatu salati. Syarat sah untuk Allah terima sembahyang kita ada 9. Pertamanya apa dia tuan-tuan? Yang pertamanya ialah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula syarat sah. Bermula syarat sahnya sembahyang itu 9 perkara. Yang ni tuan-tuan mudah untuk kita ingat. Mudah untuk kita ingat. Tajuk ini 3 komponen tu dia ada di luar sembahyang, di dalam sembahyang. Ini tuan-tuan 9 perkara yang perlu kita clear, kita jaga sebelum takbiratul ihram. Bukan kita jaga dalam solat, tidak. Yang perlu kita jaga dia ini, pastikan kita menepati ataupun kita jaga 9 peraturan ini bila? Bukan dalam solat, tapi sebelum solat. Apa makna sebelum solat? Sebelum takbir Allahu Akbar, kita jaga 9 perkara. Dalam bahasa lain tuan-tuan dipanggil syarat sah sebelum solat. Syarat sah sebelum takbir Allahu Akbar, kita mesti clear 9 perkara ini. Apa dia 9 tuan-tuan? Yang pertamanya Islam. Itu kita tak nak sebut kerana dia ulangan kepada syarat wajib. Dia panggil perkongsian, persamaan di antara syarat wajib salat dan syarat sah salat. Itu kita tak perlu hurai kerana kita telah bincang sebelum daripada ni dalam tajuk pendahuluan kita dulu, iaitu tajuk syarat wajib ada 5. Jadi pertama dia Islam mudah. Islam ini untuk menentukan Allah terima ataupun tidak sembahyang kita. Itu kena jaga. Sebab tu kena tahu ilmu akidah. Islam ini tuan-tuan, makna apa Islam ini? Maknanya dia ada imam di dalam hati dia, walaupun tidak ada siapa tahu. Tidak ada orang menghukumkan dia ini tidak beriman, kerana orang tak tahu. Kerana iman ni urusan hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Islam. Jadi kalaulah dia tidak Islam, maka sembahyang dia tidak akan diterima. Walaupun cantik sembahyang dia jaga, perkara batal dia jaga, rukun dia jaga, tetapi dia tidak Islam. Islam tu dia panggil prasyarat pertama untuk layak untuk Allah Ta'ala terima. Yang kedua aqil. Yang kedua aqil. Ini pun sama dengan syarat wajib. Aqil ni apa dia? Sempurna akal. Akal dia sempurna, dia tak gila, dia tak mabuk, maka Allah Ta'ala terima solat dia. Kenapa? Kerana sempurna akal. Tapi kalau dia solat dalam keadaan dia mabuk, solat dalam keadaan tak sempurna akal, gila, walaupun cantik solat dia tapi gila, maka tidak akan diterima solat dia ataupun sembahyang dia. Itu akil. Yang ketiga, ketiganya daripada 9 syarat sah sembahyang. Apa dia?
suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini kita tak akan bincang secara detail malam ni kerana dia ada tajuk yang khusus. Baik. Maksud dia tuan-tuan, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa maksud dia? Maksud dia badan kita suci daripada hadas besar. Apa dia suci daripada hadas besar? Iaitu badan kita ini tidak ada hadas besar. Apabila badan kita ini berhadas, hadas itu hadas besar, maka kita mesti suci terlebih dahulu sebelum dia solat. Sebab itulah kita kena tahu tuan-tuan peraturan bersuci hadas ataupun peraturan mengangkat hadas. Hadas besar. Cara nak angkat hadas besar ni tuan-tuan satu sahaja, iaitu mandi wajib. Kita akan bincang, dia ada tajuk khusus. Mandi wajib, tajuk khusus perkara yang menyebabkan mandi wajib. Ada 6 perkara yang menyebabkan dia ini wajib mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Kerana apa? Kerana dia ada hadas. Itu simple dulu. Nanti akan detail, kita akan jelas. Hadas, pembahagian hadas. Jadi umum je cerita malam ni nya, hadas besar kena sucikan badan daripada hadas besar dengan cara apa? Dengan cara mandi wajib. Maka kena tahu apa dia tuan-tuan? Kena tahu peraturan mandi menurut syarak. Ada berapa peraturan mandi? Mandi wajib. Samalah mandi sunat pun sama saja peraturan dia. Rukun yang sama. Rukun yang sama. Kena tahu apa dia makna mandi menurut syarak. Barulah kita boleh implement yang menepati. Makna mandi ini selalu kita sebut sayalalul ma' fi jami'il badan. Isalul ma'i fi jami'il badani. Itu makna mandi menurut syarak. Ini makna mandi menurut syarak, menepati dengan rukun dia. Apa dia? Menyampaikan isalul ma'i, menyampaikan air fi jami'il badani, pada seluruh anggota badan yang zahir. Apabila perbuatan kita, dia tak syarat fi'lul fa'il, nanti kita akan bincang. Apabila air sampai ke seluruh anggota zahir badan dengan ada niatnya, niat mengangkat hadas besar, maka daripada kita berhadas besar, kita clear ataupun suci daripada hadas. Itu cara nak mengangkat hadas dengan cara mandi. Kita akan detailkan dalam tajuk mandi. Baik. Dan yang kedua, dan suci daripada hadas kecil. Suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Dia sebut kecil dulu. Baik. Kalau hadas besar tuan-tuan, satu. Hadas besar ni banyak contoh. Cuma cara nak suci hadas besar ni satu, iaitu mandi wajib. Dia cara hadas besar ni dia banyak. Perkara yang menyebabkan hadas ni dia ada banyak perkara. Jima, keluar mani, haid, nifas, wiladah, mati. Itu 6 perkara yang menyebabkan dia jadi hadas besar dan wajib mandi. Sama dengan sebab wajib mandi. Baik. Kalaulah dia ni ada hadas besar, wajib dia mandi cara dia. Baik. Kalaulah dia ada hadas kecil, cara nak bersuci dia satu cara, iaitu mengambil wuduk. Kalaulah dia ini hadasnya kecil bukan besar, cara dia nak mengangkat, nak suci, pastikan badan, seluruh badan dia ini suci daripada hadas besar, mandi. Kalaulah hadas tu kecil, nak suci daripada hadas yang kecil itu, cara dia mengambil wuduk. Satu cara saja. Mengambil wuduk. Maka ada peraturan mengambil wuduk. Sebab itulah penting tuan-tuan, dia ada hubung kait dengan taharah sembahyang ini. Kena tahu etika ataupun peraturan mengambil wuduk yang sempurna. Kalaulah dia ambil wuduk tapi tak sempurna,
tak terangkat hadas kecil, tetap hadas kecil. Dia salat Allahu Akbar dalam keadaan masih ada seinci air ataupun seinci badan dia berhadas. Adapun seluruh badan tempat lain tak berhadas, clear daripada hadas, tetapi ada seinci sahaja badan yang masih ada hadas kerana tak kena air. Takbir Allahu Akbar, hadas kecil tak terangkat ataupun hadas besar tak terangkat. Kenapa? Kerana ada tempat yang dia termis, yang dia tak perasan, tak sangka itu tempat wajib basuh, dia tak basuh, maka tak terangkat hadas. Solatlah berpuluh tahun pun tuan-tuan tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan kata tak ada pahala, tetapi level pertama kita tak lepas. Standard pertama iaitu sembahyang kita direject. Kenapa? Kerana solat dalam keadaan ada hadas. Sama ada hadas itu kecil ataupun besar. Apa beza tuan-tuan kecil dan besar? Secara ringkas kita sebut saja malam ni, detailnya dalam tajuk dia. Maksud hadas kecil ni tuan-tuan, dia hadas ini samalah selalu kita ulang. Maksud hadas kita akan beza malam ni. Topik yang kita nak sentuh sekejap lagi, najis yang ke berapa? Najis yang ke 4. Kita nak sebut najis malam ni. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Kita buka shower, air pancut. Ratakan seluruh badan. Ya. Maka terbuatlah mandi tadi. Yang ni wajib. Mandi wajib. Okey. Macam mana kalau kita nak angkat wuduk, Hmm. kita buka juga air macam tu. Tapi kita niat sekali aku nak ambil wuduk, kita pastikan air itu datang. Tidak kita buat apa-apa. Boleh. Boleh ke ambil wuduk? Okey. Tuan Haji tanya. Boleh dan ambil wuduk macam keadaan besar. Tapi ada cara dia lah. Boleh tu. Jangan kita hantam je. Hantam tu boleh lah. Boleh hantam. Ada cara dia lah. Macam ambil wuduk dalam sungai lah. Macam ambil wuduk dalam sungai, dalam kolam mandi. Ambil wuduk dalam kolam, ambil wuduk dalam sungai, dan mandi wajib dalam sungai, dalam kolam. Paling simple. Cuma ada cara dia. Baik, macam mana cara dia? Jadi cara dia tuan-tuan, kalau ambil wuduk ni, kita tak nak buat apa-apa. Tuan Haji kata buka shower saja. Buka shower, kemudian air pancuk tu turun tajam kita hanya tahan. Kena ada niat tu nak cerita tu. Kita tahan je muka. Kita tahan muka, tangan duk tak buat apa tangan. Kita tahan muka. Ketika mana air kena di muka kita, salah satu ataupun dipanggil dalam bahasa fiqh dipanggil sebahagian daripada kawasan muka, maka kita kena ada niat. Kita akan belajar tuan-tuan ada beberapa cara untuk niat. Ada beberapa cara. Antara caranya, salah satu caranya tuan-tuan, ketika dia makna serta tu dibahaskan oleh para ulama, ada beberapa cara. Yang kata apa? Air kena di muka serta ada niat. Apa makna air kena di muka serta ada niat? Itu ada beberapa cara pelaksanaan dia yang disebut oleh para ulama. Pertama apa dia tuan-tuan? Pertama, makna serta. Apa makna serta? Serta ni serentak. Air kena saja di muka terus ada niat. Itu simple kita faham. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, cara niat ini yang pertama, ketika air kena saja di muka, kena di muka, cawa tu pancuk saja di muka, terus serentak ada niat, terlintas di hati, aku ambil wuduk ataupun aku mengangkat hadas kecil. Satu. Cara yang kedua tuan-tuan, cara niat yang kedua, ketika mana air kena di muka tak niat lagi. Air kena di muka pancuk tak serentak niat. Maksudnya tak serentak. Tak serentak air dengan niat. Air kena di muka tak ada niat lagi. Beberapa saat lah, contoh berapa minit lama, beberapa saat dah kena di muka, baru kita terlintas, kena terlintas niat, aku ambil wuduk. Tetapi ingat tuan-tuan, mula kira niat, ini penting. Kalau nombor 2 ni penting, mula kira niat. Di mana mula kira niat? Mula kira niat tempat air kena, itu mula kira. Maka sebelum tempat air, sebelum dia niat tu, tempat air yang tak kena, dia kena ratakan. Contoh begini tuan-tuan. Cara yang kedua begini. Ketika mana kita letak air di muka,
letak air di muka ni tuan-tuan, tak ada niat lagi. Mula-mula kita letak di dahi dulu, tak ada niat. Kita alirkan sampai di pipi, baru kita terletak aku ambil wudu. Maka mula di pipi ni, dia baru kira niat. Macam mana? Maka kita kena ratakan seluruh dahi pun kena rata balik. Dahi ni tempat yang air, permulaan air kena tapi tidak ada niat, kita kena ratakan balik. Kena bagi air kena balik selepas kita ada niat. Itu cara yang kedua. Baik, macam mana pula apabila kita nak guna shower? Tak nak rata. Sebab rata ini tuan-tuan, praktis meratakan dengan tangan ini, dia ada dua hukum. Pertama, wajib sekiranya tanpa menggunakan tangan, meratakan dengan tangan, air tidak akan mengalir, maka wajib menggunakan tangan. Wajib meratakan. Kerana air tak pergi kalau kita tak rata. Tawasan zahir ni, bibir-bibir kita tak rata, dia tak pergi. Bibir ni kan zahir, kita tak ratakan dengan tangan, tak pergi, air tak akan mengalir, maka kita wajib ratakan. Hukum yang kedua, sunat kita ratakan menggunakan tangan. Setengah ulama kata afdal, di level kedua afdal. Sekiranya kalaulah tak menggunakan tangan, air boleh mengalir sendiri, tetapi kita nak menggunakan tangan, meratakan tangan. Kenapa? Kerana sunat hukum meratakan, menyelati tempat yang rata dah air ni, tapi kita nak buat juga. Contoh tuan-tuan, di celah-celah tangan kita tak buat macam ni pun air dah masuk, tapi kita nak buat macam ni, menyelah-nyelati ni. Kenapa? Kerana nak dapat pahala sunat. Pahala wajib tuan-tuan dapat, pahala sunat dapat. Tu dia panggil package wajib dan sunat. Wajib ambil pahala mengambil wuduk kalau sekiranya kita nak solat tuan-tuan, dia akan dapat pahala wajib. Kerana apa? Kerana nak solat mesti sah, syarat sah mesti ada wuduk. Kenapa? Kerana orang yang ada wuduk itulah barulah badan dia suci daripada hadas. Baik. Jadi tuan-tuan, yang Tuan Haji tanya nak shower tadi, ketika mana air tuan-tuan, dia air ni kena di muka ni, dia tahan saja. Ketika mana air kena tu, dia tahan. Dan kena niat. Ketika air duk kena di muka tu, kena tahan dan dia kena niat. Pastikan dia kena semua kawasan muka, bagi kena. Walaupun dia tak menggunakan tangan. Arah kiri kena, arah kanan kena, bawah kena. Boleh. Sikit lagi tuan-tuan. Kalau tak sempat najis, kita timpan bulan depan. Najis tu penting tuan-tuan. Dia ni memang tak sempat. Okey. Baik. Saya nak sebut, lupa tadi nak sebut perbezaan ataupun makna hadas kecil dan hadas besar. Makna hadas. Hadas ni tuan-tuan, dia beza dengan najis. Yang kita nak bincang malam ni najis, tapi tak sempat tuan-tuan. Najis. Yang target saya nak bincang malam ni satu saja, iaitu najis. Tapi tak sempat, tak apa. Bulan depan masih ada. Bulan tu ada, kita belum tentulah. InsyaAllah, mudah-mudahan ada orang bagi panjang umur. InsyaAllah tuan-tuan, ada, semua ada. Dua tu je. Saya di satu tempat di Ampan juga. Selalu macam tu lah. InsyaAllah semua ada minggu depan. Pergi-pergi tak ada. Saya ada lah. Muda lagi orang tu. Alhamdulillah, dia komitmen dia. Setiap kali kuliah kita, saya pasal dia ada. Tok Iman telefon, dia kata, Ustaz perasan tak sebelah kanan Ustaz tu yang duduk sebelah kanan. Bukan abang ni dah. Contoh je. Jangan tunjuk. Jangan buat contoh. Muda lagi tuan-tuan, umur 50, muda lagi kan? Muda lagi lah, umur 50-an, awal 50-an. Dia kata meninggal Ustaz, dalam tidur. Isteri dia kejut subuh, dah tak ada dah, innalillah. Jantung lah mungkin jantung. Alhamdulillah tuan-tuan, walaupun mati, walaupun dah meninggal tuan-tuan, saya selalu sebutkan tuan-tuan, cara untuk kita dapat pahala, tuan-tuan kena tekad, kena niat, aku mengaji sampai mati. Tiba-tiba khatam, tak sempat khatam. Kita khatam dulu. Kita pergi dulu. Bukan kita habis dulu, kita habis dulu. Maka selagi mana tak habis orang duk atas ni, kita duk bawah dah.
Orang duduk atas, duduk belajar, tuan-tuan, kita akan dapat pahala setiap malam tu. Ulama bincang, kenapa Allah bagi pahala? Kita niat, saya ulang sekali lagi tuan, kita niat, aku belajar kitab ini sampai mati. Tekad. Aku belajar kerana Allah, itu settle lah, satu. Tambah lagi, aku belajar ni kerana Allah ni, kerana Allah suruh belajar. Supaya perbaik kualiti solat kita, tu yang perintah wajib tu. Maka tambah di belakang tu, aku belajar sampai mati. Maka kita mati ni, tiba-tiba kitab ni orang duk baca atas darat ni, dapat pahala pada kita, pada malam itu, pada hari itu. Kenapa ulama kata? Ulama jawab, Allah bagi pahala ni atas keadilan Allah. Kenapa? Kerana bukan sebab kita tak hadir di kuliah tu. Kerana sebab Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Sebab tu kita tak boleh hadir. Bukan kerana kita. Sebab tu keadilan Allah, oleh kerana bukan sebab kita tak hadir, oleh kerana sebab Allah Ta'ala yang tak dapat kita hadir, kerana dia tarik nyawa kita dulu, maka perbuatan yang orang panggil konsisten. Amalan yang konsisten, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bagi. Apa saja tuan-tuan, buatlah. Contoh tuan-tuan, tiap pagi tuan-tuan ada satu amalan konsisten. Tuan-tuan tekad, aku akan baca Quran setiap pagi sampai mati. Itu ibadat khas tuan-tuan. Tapi mati tak mampu buat. Maka Allah Ta'ala kata, ulama kata, Allah bagi ni dengan sebab kerana perbuatan Allah yang mengambil nyawa kita, bukan perbuatan kita tak hadir. Sebab tu kena jadi regular. Regular customer lah. Tolong berhenti. Saya ingat tolong berhenti dah. Saya dengar ada orang bercerita. Dia kata sebabnya kita corona ni, 19 ni. Corona. Kerana dia kata separuh orang Islam di seluruh dunia ni yang wajib menunaikan sembahyang 5 waktu, separuh daripada umat Islam ni tak sembahyang. Tak sembahyang. Okey. Boleh jadi. Boleh jadi sebab ini umum, bukan corona saja. Ini umum, corona ni kemuncak. Jadi umumnya kata para ulama, antara berlakunya wabak. Apa saja wabak? Dia bezalah sakit wabak ni, tuan-tuan tahu dah, maklum dah. Berlakunya bala, berlakunya sebarang penyakit, berlakunya wabak. Dia beza wabak dengan penyakit. Wabak tu apabila berlaku kematian, maka bertukar penyakit jadi wabak. Jadi bala, umumnya dipanggil bala. Berlaku salah satu punca balak ni berlakunya, tuan-tuan. Kenapa? Kerana maksiat yang dilakukan oleh manusia. Itu betul lah. Dan paling besar sekali maksiat apa dia, tuan-tuan? Ni yang tuan sebut tadi. Antara kesalahan paling besar, tuan-tuan, selain daripada syirik, batu akidah kena jaga, tuan-tuan. Syirik, selain daripada syirik dan derhaka kepada orang tua, apa dia? Meninggalkan solat. Besar, tuan-tuan, dosa meninggalkan solat besar. Dan meninggalkan solat ini, tuan-tuan, ada dua. Selalu kita ulang. Supaya orang sedar. Jangan perasan sangat. Aku solat daripada muda sampai tua. Tapi solat ikut dia. Dia panggil solat ISA. Ikut suka akulah. Nak rokok macam mana, nak iktidal macam mana, nak baca Fatihah ikut akulah. Tak jadi Fatihah, jadi bacaan dia. Orang baca Fatihah ikut menunaikan hak-hak Fatihah yang sebenar, tapi dia ikut dia. Ingat, tuan-tuan, orang yang meninggalkan sembahyang ada dua disebut oleh para ulama. Pertamanya, orang yang tidak pernah melakukan solat. Tak pernah melakukan solat ni pula, sama ada dia memang tak pernah solat daripada zaman budak sampai ketua, ataupun dia solat tapi tak cukup. Solat tapi tak cukup kota. Solat time sempat saja. Time dia sempat, waktu dia lapang, waktu dia tak ada kerja, solat. Tapi waktu dia sibuk, waktu dia ada kerja, waktu driving, balik kerja, tak solat. Ini satu. Yang kedua, ini yang kedua untuk kita. Untuk orang yang semayang. Yang kedua, tuan-tuan, apa dia? Orang yang meninggalkan solat, yang keduanya ialah orang yang mendirikan solat. Tak pernah dia tinggal, tuan-tuan, daripada balis sampai ketua, tak pernah meninggalkan solat walaupun satu waktu, tak pernah. Tetapi, tuan-tuan, solat dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang kita kata reject tadi. Level reject. Apabila solat dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala, kenapa? Kerana tidak menepati dengan peraturannya,
Allah Ta'ala reject. Apabila Allah Ta'ala reject, Allah tetap menjadi ketanggungjawab atas diri dia untuk dia qada, untuk dia buat. Tiba-tiba dia tak buat kerana dia tahu bahawa dia dah solat. Inilah termasuk orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Walaupun dia buat. Itu bahaya tuan-tuan. Sebab itulah kita ambil tahu tuan-tuan. Cari masa, usaha juga nak ambil tahu supaya sembahyang kita diterima dan kita termasuk golongan orang yang mendirikan sembahyang. Baik penutup tuan-tuan, insya-Allah keempat kita akan sambung bulan depan, iaitu najis. Najis ni saya target tadi kita nak bincang malam ni ada 4 jenis najis yang tidak dimaafkan. Maka yang kita nak bincang fokusnya 1 daripada 4 itu melibatkan sembahyang. Ada najis yang tidak dimaaf dalam sembah ini akan kita bincang bulan depan. Baik penutup tuan-tuan, saya nak bezakan supaya tuan-tuan clear sebelum kita masuk bulan depan ini. Apabila kita sebut hadas, dia beza dengan najis. Dia beza tuan-tuan pada panggilan. Hukum sama. Dua-dua ni sama hukum, tak sah solat. Ada hadas tak sah solat, ada najis tak sah solat. Sama hukum dia. Kedua-dua ni hukum dia boleh menegah daripada sah solat kita. Cuma tuan-tuan panggilan berbeza kerana nisbah dia beza. Kenapa kita panggil hadas? Kerana hadas ini kotoran yang tidak dapat dikesan oleh panca indera manusia. Itu dipanggil hadas. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Apa makna hadas? Makna hadas pada lugah, pada bahasa kotoran. Benda kotor. Tetapi pada syaratnya ialah kotoran yang tidak dapat dikesan oleh panca indera manusia. Panca indera yang biasa. Mana contoh? Hadas tidak dapat dilihat oleh mata biasa kita. Hadas tidak dapat dicium oleh penhidu, oleh hidung biasa kita. Dan hadas tuan-tuan tidak dapat didengar. Tak dapat didengar. Nak tengok tak boleh, nak cium tak boleh, dan nak rasa pun tak boleh. Sentuhan tak boleh. Hadas, itulah dia hadas. Mana contoh tuan-tuan yang kita kata hadas ada 2. Contoh dia hadas besar. Kotoran yang berada di seluruh badan tuan-tuan, tak ada siapa pun nampak. Melainkan wali Allah yang Allah buka kasyaf. Makna buka kasyaf ni, Allah berikan penglihatan yang luar biasa. Penglihatan biasa kita tengok tuan-tuan tak ada wuduk, saya tak nampak. Saya tengok Tuan Haji ni, Tuan Haji tak ada wuduk contoh. Sama. Saya tengok Ustaz pun sama, Tuan Haji pun sama. Sedangkan kedua-dua ni tidak ada wuduk. Tapi sama saya tengok. Muka dia sama. Bercahaya. Saya tengok muka ni, tuan-tuan semua bercahaya. Sedangkan wuduk tak ada. Nak cahaya macam mana? Ni tak nampak lihat. Tak dapat saya cium kotoran ada di badan tuan. Melainkan Allah Ta'ala beri kepada orang-orang tertentu, tuan-tuan wali Allah. Ada yang Allah beri nampak hadas kotoran warna hitam di muka kita. Sebab itulah apa beza yang saya sebut, saya lupa sebut tadi. Apa beza hadas kecil, hadas besar? Nama tekan besar dan kecil. Hadas tuan-tuan dah tahu, kotoran yang tak dapat dikesan oleh panca indera. Apa makna besar? Apa makna kecil? Makna besar ni tuan-tuan, kotoran yang ada pada seluruh badan tuan-tuan. Itu makna besar. Besar tu apa dia? Ada 2 nisbah. Pertamanya nisbah hadas yang ada di badan tuan-tuan besar. Mana besar dia? Seluruh badan. Mula daripada rambut tuan-tuan sampai hujung kaki, seluruhnya ada hadas. Maka kita panggil hadas besar. Sebab itu nak angkat hadas besar ini, mesti mandi wajib rata seluruh badan. Kalaulah ada seinci badan tuan-tuan zahir, kawasan zahir tak basah, tak rata, maka tak terangkat hadas. Tetap ada kotoran warna hitam yang tak dapat dikesan oleh mata kita. Itu dipanggil hadas besar. Dan kenapa pula tuan-tuan dipanggil hadas kecil? Kerana nisbah pertama. Dia ada 2 nisbah. Tapi saya sebut satu saja, akan datang kita sebut kedua-dua nisbah. Nisbah pertama tuan-tuan, nisbah kawasan yang ada hadas. Kecil, tak besar. Kecil ni berapa tempat saja? Ada 4 tempat saja hadas. Lain tak ada hadas. Itu dia panggil hadas kecil. Sebab itu tuan-tuan, ambil wudu wajib basuh, yang wajib bukan sunat, yang wajib basuh 4 tempat wajib, tambahan itu 2 sunat. Telinganya sunat. Kenapa? Telinga tidak ada hadas. Tapi sunat basuh kerana ada hikmah dan rahsia dia. Wajib basuh mana tuan-tuan yang ada hadas? Muka. Penuh hitam muka tuan-tuan.
Imam Ahmad bin Hanbal, Allah buka kasyaf dia. Ini tak tengok tok guru dia lagi. Tok guru dia Imam Syafi'i. Murid dia Imam Ahmad bin Hanbal, Allah buka kasyaf dia, tuan-tuan. Sebab tu dia beza dengan guru dia. Apabila dia melihat orang mengambil wuduk, dia nampak air yang gugur daripada basuhan pertama mengambil wuduk yang wajib, anggota wajib, dia nampak air gugur itu warna hitam. Warnanya hitam. Sebab itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, air basuhan pertama tidak akan boleh kembali status kepada air mutlak. Tak boleh. Beza dengan tok guru dia. Tok guru dia boleh kembali balik. Air yang mustakmal, tuan-tuan, boleh kembali kepada air mutlak. Baik. Kenapa? Kerana dia nampak hadas. Dia nampak kotoran di muka warna hitam. Muka kita. Kita tak nampak. Muka tatu, tuan-tuan. Tempat yang hadas. Yang kedua, tangan hingga siku hadas. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, kaki. 4 tempat ini sahaja yang ada kotoran yang kita tak nampak. Kenapa? Panggil kecil? Kerana 4 tempat sahaja. Sebab itulah dia panggil hadas yang saghir, yang asghar, yang kecil. Nisbah kawasan yang ada hadas. Tak luas, tak banyak. Ada 4 saja. Ini nisbah yang pertama. Wallahu a'lam. Ya. Kita berdiri, ulur kaki. Kita yakin 100% air kena seluruh kaki kita. Air kena? Yakin. Yakin. Bukan zon, yakin. Gosok boleh tak? Tak apa. Gosok tu sunat. Tapi rugilah tak dapat pahala sunat. Kita nak dua-dua, nak tapau dua-dua pahala ni. Orang yang minded fiqh. Minded fiqh ni, tuan-tuan, apa makna minded fiqh? Dia dalam minda dia macam business minded lah. Dia sama konsep. Kalau orang buat bisnes, dia faham fiqh minded ni. Fiqh minded ni, tuan-tuan, setiap perbuatan kita, setiap penglihatan kita, setiap pendengaran kita, apa yang kita target, tuan-tuan? Kita nak ada untung walaupun sikit pun tak apa. Untung pahala. Jadi apa yang kita buat, tuan, kalau nampak sahaja sunat, batu orang fiqh dia kena ambil tahu sunat afdal, wajib sunat afdal. Wajib sunat afdal paling afdal. Itu ditempat. Wajib, sunat, afdal, paling afdal. Tapi asalnya, wajib, sunat, afdal. Apabila dia tahu wajibnya begini, wajibnya hulur kaki saja, wajiblah, kerana settle lah tempat wajib. Tapi dia nak juga pahala sunat. Kerana dia nak, orang panggil excited, orang panggil, ulama kata, kalau bab pahala ini kena tomok, halobo. Bab dunia tak apa, tak tomok halobo, sebab tinggal. Nak tinggal. Tapi bab dunia, bab akhirat, tuan-tuan, dia kena tomok. Tomok halobo. Asal bahasa Arab tu tom'un. Kena excited, kena sungguh. Wallahu a'lam. Insya-Allah kalau ada soalan lagi minggu depan. Bulan depan. Kita sebab PKP ni kita kena ikut peraturan, tuan-tuan. Ni pun dah langgar dah ni. Kalau ikut azan tu kena berhenti dah. Itu jangan report lah. Dia kata ustaz kena report ni. Ustaz Azhar dah 10 minit lebih. Berkira. Dia kata kena berkira bab pahala. Pahala tadi berkira. Lebih 10 minit tuan-tuan dapat pahala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.